jawatan. Itu adalah signal jelas yang kita telah bagi selama kita berhimpun di sini. Dari kalau SPR masih lagi terus berdegil demikian rupa, kita tidak punya banyak pilihan, kita tidak punya banyak masa, kita tidak banyak masa lagi untuk fikirkan perkara-perkara lain. Kita akan pastikan dengan apa cara sekalipun kita selamatkan demokrasi dalam negara kita. Kita sudah difahamkan malam ini kita bertahan sekali lagi di dataran Merbuk ini. Esok kita akan ambil satu lagi langkah ke hadapan. Kita akan berhimpun di hadapan Parlimen, dan jika angka yang diperlukan telah pun mencukupi, jangan salahkan rakyat kalau rakyat nak rasa duduk dalam Parlimen itu sendiri. Dari saya ingatkan, ini adalah zaman anak-anak muda terutama sekali mengambil pendirian tegas terhadap kerajaan dan terutama sekali penguasa yang zalim. Seluruh ejen-ejen yang diupah oleh kerajaan untuk kekalkan kuasa mereka, kita akan nyahkan satu persatu dengan kuasa rakyat terutama sekali. Boleh atau tidak? Boleh. Kita percaya dengan kekuatan kita. Kita sudah pun lihat sejarah dunia. Semua sejarah-sejarah perubahan yang dilakukan dalam dunia ini, semuanya akhirnya dilakukan dengan kuasa rakyat, dan semuanya dibarisi di hadapan sekali oleh anak-anak muda. Maka sebab itu, jangan gentar, jangan takut, kita terus mara ke hadapan dan kita bakal rampas kembali demokrasi yang telah pun dibunuh, diculik, dirogol oleh kerajaan dan aparat-aparat mereka. Ini janji kita, ini amaran kita. Kita sudah buktikan tipu pilihan raya, kita turun jalan raya. Kamu jangan ingat, anak-anak muda yang telah pun berjanji setia kepada tanah air ini akan undur dan terus tinggalkan perjuangan ini. Ini adalah zaman kamu, kerajaan terutama sekali, bukan lagi berhadapan dengan parti-parti politik yang menjadi persaingan kamu waktu pilihan raya. Kamu sekarang ini sedang berhadapan dengan gelombang rakyat yang sudah pun menunjukkan kekuasaan mereka sejak sekian lama. Saya percaya perjuangan ini pasti akan menemui titik kemenangannya suatu hari lagi. Kita teruskan perjuangan ini, yakin dengan diri kita, kita mampu lakukan perubahan, kita mampu menang dalam perjuangan ini. Kerana kuasa rakyat adalah kuasa keramat, suara rakyat adalah suara keramat. InsyaAllah kita berjuang bersama-sama. Reformasi, 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 reformasi. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Terima kasih saudara Adam. Saudara UMNO menuduh kami, anak-anak muda dan golongan-golongan daripada Pakatan Rakyat, dikatakan golongan yang rasis, golongan yang samsing, golongan yang sentiasa bongkak dan angkuh. Disuruh tutup kemah, dibuka semula, dihalau tidak dikeluar. Walaupun satu tapak dihalau, kami tak akan keluar selagi SPR tak letak jawatan. Betul atau tidak? Betul. Masa berlawak tak tamat. Untuk UMNO dan juga Barisan Nasional, kita nak pesan, kita bukan angkuh, kita bukan riak, kita bukan bangga. Kita nak tunjuk para media, wartawan, tolong lihat pada keliling kamu. TV1, TV2, TV3. Mereka bawa anak-anak kecil dengan keadaan berjerubu. Dengan apa, untuk apa? Sebab untuk menegakkan keadilan di bumi Malaysia. Saudara, untuk itu saudara, tanpa melekangkan masa, saya nak panggil seorang pengurusi yang hebat daripada Kelantan, Presiden Royalty. Dan saya umumkan, dipersilakan saudara Aduka Turuna. Beri tepukan gemuruh kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam, rakan-rakan yang bukan Islam. Cuma saya nak betulkan kena pengumuman daripada pengurusi majlis tadi. Saya bukan pengurusi royalty. Pengurusi royalty adalah Nazri Rahman, dan saya adalah ahli jawatan kuasa strategik royalty dan juga merangkap pengarah program parlimen di royalty. Baik, saya nak cerita sebenarnya asal-usul originality program royalty ialah pada 23 hari bulan
malam kepada 28 hari bulan, kami bersama gabungan beberapa kumpulan kecil dan aktivis dari seluruh Malaysia ingin bermalam sehampir mungkin dengan pintu parlimen. Dan bagaimanapun alhamdulillah wujudnya satu hikmah pada 22 hari bulan dan hari ini, dari berdasarkan peristiwa 22 hari bulan, dapatlah anak-anak muda berkumpul di Padang Merbuk terlebih dahulu. Mengapa kami memperjuangkan saluran demokrasi? Kerana kami daripada NGO Royalty memperjuangkan hak hasil bumi rakyat Kelantan, kedaulatan wilayah laut Kelantan itu melalui demokrasi. Seperti juga kumpulan-kumpulan kecil yang lain, kita ada anti-liners, kita ada pendidikan percuma dan sebagainya. Mereka ini memperjuangkan isu untuk membentuk dasar negara melalui demokrasi. Tetapi pada tahun 2013 ini, akibat terlalu lama rakyat Malaysia membiarkan dan membenarkan satu-satu parti memerintah itu memerintah, maka pada tahun 2013 ini saluran demokrasi milik rakyat, milik negara sudah pun mati. Dan pada hari ini parti memerintah telah pun memerintah dengan kelayakan 47%. Apabila dia memerintah dengan kelayakan 47% undi popular, maka dasar-dasar yang rakyat mahu tegakkan seperti pendidikan percuma, dasar automotif, dasar kereta, royalty dan alam sekitar dan sebagainya tidak dapat dibentuk dengan suara rakyat. Dan apabila benda ini berterusan, apabila parti memerintah pada hari ini menggelapkan atau memincangkan atau merogol demokrasi, ianya sebenarnya telah menyuntik satu fahaman kepada anak muda pada tahun 2013 ini untuk tidak lagi percaya kepada saluran demokrasi. Dan apabila generasi baru ini tidak lagi percaya saluran demokrasi untuk menggubal dasar-dasar negara, maka rakyat Malaysia pada generasi baru ini akan memilih jalan-jalan yang lain. Dan ini saya nak bagi tahu kepada pihak polis, SB dan sebagainya, tolong sampaikan kepada parti memerintah, sebenarnya yang mengancam negara adalah orang yang menggelapkan dan membunuh saluran demokrasi dan membina fahaman kepada rakyat bahawa tidak percaya lagi kepada saluran demokrasi. Jadi kami NGO Royalty menyeru pihak media dan diri masing-masing yang mempunyai medium seperti Facebook, seperti blog dan sebagainya untuk menyeru rakyat Malaysia yang mempunyai kemampuan untuk hadir pada keesokan paginya untuk kita menzahirkan kepada ahli parlimen yang akan memasuki parlimen bahawa mereka memasuki parlimen dengan dalam keadaan saluran demokrasi yang mati. Dan ini adalah detik-detik bahayanya masa depan negara apabila ianya dibenarkan. Jadi saya mohon kepada media dan juga kepada yang hadir di sini supaya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia supaya turun pada 24 hari bulan 11 pagi bagi menzahirkan betapa pentingnya saluran demokrasi ini diselamatkan. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Siapakah yang mengancam saluran demokrasi? Siapakah yang mengancam saluran demokrasi? Siapakah yang mengancam keselamatan negara pada ketika ini? Siapakah dia yang mengancam keselamatan negara pada ketika ini? Ini yang harus diterangkan kepada masyarakat di luar sana, terutama yang tidak mempunyai media baru. Jadi saya mohon sekali lagi kepada yang hadir di sini, terutama rakan-rakan media, saya merayu supaya menyampaikan di seluruh sana di luar daripada kawasan Padang Merbuk ini supaya hadir bagi menyelamatkan demokrasi dan juga ahli-ahli parlimen yang akan memasuki parlimen bahawa mereka tahu mereka memasuki parlimen dalam satu keadaan demokrasi yang telah pincang dan mati, supaya mereka sedar bahawa ini adalah detik-detik kegelapan dan kemusnahan jikalau generasi baru telah dibentuk pun fahaman mereka supaya tidak lagi mempercayai saluran demokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Saudara Aduka Teruna. Dan kita ada seorang yang hebat. Beliau merupakan presiden daripada NGO ABU, asal bukan
UMNO. Asal bukan? Asal bukan? Asal bukan? Saya persilakan Saudara Haris. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni hao. Waalaikumsalam. Abang saya tu silap sikit. Abu tak ada presiden. Abu tak ada setiausaha. Abu adalah satu pergerakan rakyat di mana orang yang menyertai tidak ada jawatan. Kita semua gurkah. Ya? Saya secara peribadi, mengapa saya menyertai Abu? Sedikit latar belakang. 20 tahun saya jadi peguam. 20 tahun saya jadi peguam. Tahun 2009, peristiwa rampasan kuasa di Perak. Bagi saya anak Perak amat kecewa pada ketika itu, tapi lagi kecewa ketika saya melihat proses kes tersebut dibawa ke mahkamah. Mahkamah Tinggi Dato' Aziz telah memutuskan pada pendapat saya keputusan yang menepati undang-undang. Tetapi proses rayuan bagi saya telah membuktikan, menunjukkan mahkamah pun sudah ini diperkudakan UMNO, sama seperti dengan institusi-institusi lain macam SPR. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 70 angka kerajaan sendiri pada ketika itu 50% penduduk Malaysia dikategorikan miskin. Tahun 74 Petronas diwujudkan. Malaysia menjadi negara pengeluar petrol. 34 tahun kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, jumlah hasil yang masuk ke tangan kerajaan pusat daripada industri petrol hampir 3 trilion. Tetapi jumlah penduduk yang masih miskin masih lagi hampir 50%. Soalan yang harus ditanya, ke mana pergi kekayaan tersebut? Malangnya pendapat saya, UMNO pada masa itu, zaman Mahathir, telah rampas kekayaan bersama dengan kroni-kroninya, sama ada di luar atau di dalam Barisan Nasional. Maka bagi saya tak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lagi. Saya ambil keputusan untuk tutup permaguaman saya, tak mau masuk lagi ke mahkamah. Malu nak gelarkan yang arif tu yang arif. Padahal kes, kalau kes mudah boleh handle, tapi kalau kes melibatkan UMNO, semua jadi bodoh. Saya tutup permaguaman saya dan saya bertekad untuk bersama dengan rakyat untuk bersama-sama kita bekerja untuk kuburkan UMNO Barisan Nasional. Kita perlu kuburkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat PRU 13. Musuh terbesar rakyat buat masa sekarang dua. Pertama SPR. Yang kedua media arus perdana. Hari ini kita berhimpun di sini. Tuntutan rakyat, SPR letak jawatan. InsyaAllah di masa depan, masa terdekat, jika kita terus dengan usaha ini, sesudah dia letak jawatan, sasaran kita harus menjadi media arus perdana. Boleh ke tidak boleh? Boleh ya? Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Takbir. Okay.